أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, saf kepimpinan masjid atau saf kepimpinan surau, tuan-tuan guru, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ataupun pada petang ini kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita hadir ke masjid, ke rumah Allah, dalam kita melaksanakan tanggungjawab ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir lebih awal selain daripada pahala iktikaf yang sama-sama kita dapat, mudah-mudahan dengan niat iktikaf kita juga ambil sedikit masa untuk tazkirah kurang lebih 20 minit sebelum masuk waktu Jumaat, untuk nantinya kita sekali lagi akan mengikuti khutbah, pesanan-pesanan dalam khutbah. Baik, untuk sedikit renungan pada tengah hari ataupun petang ini, saya cuba membawa beberapa ayat Al-Quran, khususnya tentang bagaimana ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bentuk tipu daya syaitan, perkara yang perlu kita sedari. Syaitan ini dia menyesatkan manusia dengan pelbagai bentuk, dan antara yang perlu untuk kita bimbangi, kita awasi, antaranya ayat yang saya akan kongsikan ini. Apabila syaitan dia cuba menyesatkan manusia dengan modus operandinya ialah menampakkan indah perbuatan-perbuatan yang salah pada syarak. Kan maknanya bendanya salah pada syarak, tapi syaitan dia modify, menjadikan benda itu indah pada pandangan manusia, yang menjadikan manusia melihat apa salahnya buat kan? Apa salahnya buat? Kenapa? Kerana dia telah dikaburi oleh syaitan. Selalu kita sebut syaitan ini musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut walaqad adalla alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan Allah Ta'ala sebut, bukankah aku pernah membuat satu bentuk agreement, perjanjian dengan kamu semua supaya kamu tidak sembah syaitan. Kenapa tak boleh sembah syaitan? Maka jawabnya, syaitan itu sebagai aduwwum mubin, sebagai musuh yang nyata bagi kamu. Bahkan antara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran disebut fasta'iz billahi minasyaitani ar-rajim. Bila sebut syaitan, Allah akan sandarkan dengan perkataan ar-rajim, syaitan yang dilaknat, yang direjam, yang dilaknat. Maknanya bila sebut syaitan ar-rajim, syaitan ar-rajim. Dan kita ulang ucapan-ucapan itu
Bila kita nak baca Quran ke, kita nak buat sesuatu, kita dahulukan bacaan a'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Kan kita akan sebut asal syaitan je, kita akan sebut sebagai ar-rajim. Tiba-tiba ada manusia secara tidak sedar dia memilih untuk menjadi syaitan, kawan itu sebagai syaitan itu sebagai kawan. Boleh jadi kerana dia tertipu ataupun dia terpedaya dengan tipu helah syaitan. Antaranya ialah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hijr ayat yang ke 39. Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Taala sebut qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan, iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan semuanya. Key point dia yang saya cuba nak highlightkan di sini ialah salah satu bentuk modus operandi syaitan ialah la uzayyinanna. Zayyana maknanya syaitan akan memperindahkan, syaitan akan memperelokkan pada pandangan mata ataupun pada sudut akal fikiran yang tidak didasari oleh ilmu yang lengkap. Mereka akan melihat perkara yang salah itu dengan suatu apa salahnya. Walaupun salah pada syarat, tapi dia jadi apa salahnya, benda ni baik, benda ni elok. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, antara yang Allah Ta'ala sebut perbuatan bunuh anak sebagai contoh. Perbuatan bunuh anak itu suatu perbuatan yang pada akal kita pun tak boleh terima. Pada akal kita tak boleh terima. Tetapi kenapa boleh berlaku di zaman jahiliah dulu sampai tahap mereka boleh bunuh anak? Jawabnya ialah kerana syaitan memperindahkan perbuatan bunuh anak. Macam mana dia boleh modify benda yang tak patut berlaku. Benda yang tak patut berlaku, seorang ayah bunuh anak, tapi benda itu menjadi satu yang dibanggakan, menjadi suatu yang seolah-olah suatu yang indah, yang elok untuk dilakukan oleh seorang ayah. Jawabnya ialah kerana syaitan yang berperanan memperindahkan perbuatan-perbuatan yang berbentuk maksiat. Dan inilah dilema yang dihadapi oleh orang Islam pada hari ini. Kegagalan melihat sesuatu perkara berdasarkan neraca nas pada sudut agama, pada sudut Al-Quran, pada sudut sunnahnya, tetapi mereka cuba nak menggunakan logik akal untuk melihat sesuatu dalam nak menentukan, oh ini baik, apa salahnya, ini tak elok, apa masalah. Termasuk dalam isu yang tengah hangat dalam sehari dua ini, apabila berlaku pertembungan antara menilai sesuatu dengan nas dan menilai sesuatu mengikut pertimbangan akal. Dan tentulah kita orang Islam ni kukuk mana pun dalam menetapkan satu-satu perkara, Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Inilah yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan kedua-duanya kamu tidak akan sesat. Apa dia? Quran dan Sunnah. Maknanya nak menyatakan sesuatu, biar tentu rujukannya nas. Quran kata macam mana, Sunnah kata macam mana, bukan guna akal dalam menyatakan sesuatu. Sebab apabila menggunakan akal dalam menyatakan sesuatu, kita bimbang, kita termasuk dalam golongan yang syaitan kata la uzayyinanna lahum. Aku telah memperindahkan, memperelokkan bagi mereka
perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab itu dalam antara yang juga disebutkan, Imam Ghazali ada mengulas juga tentang perkara-perkara ini. Disebutkan antara yang modus operandinya ialah dengan cara kita kata syaitan ni dia menipu manusia ni dengan banyak cara. Kalau kita lihat bagaimana tulisan ataupun perbincangan para ulama, dia menipu manusia dengan banyak cara, antaranya yang dalam bentuk secara terang-terangan menyuruh kepada perbuatan-perbuatan mungkar, itu secara terang-terangan. Ada dalam bentuk tipu daya, secara dia panggil, kalau istilahnya secara istilahnya talbis, maknanya dalam bentuk helak. Kadang buatnya benda yang nampak baik tetapi ada padanya unsur kemaksiatan. Contohnya kadang dalam urusan kita kata rasuah contohnya kan. Kalau kamu bagi RM50 ni kira settle lah, kira settle sini RM50 tu jadi masuk poket. Kalau keluar kertas 300 nak 50 kan, nak 300 kan. Itu contoh kan. Kalau tanya siapa, kalau kena kita tak nak 300, baik 50 lah, muak minum kopi, contoh. Tetapi secara tidak sedar benda tu dah salah. Kita pun salah lah, yang penting RM50 bukan RM300 kita kena. Itu contoh. Tapi bagaimana kita jadi terkeliru antara benda kita nak selamatkan diri ataupun nak jadi bersekali dengan benda yang salah pada syarak. Saya sempat melihat beberapa pandangan ahli-ahli tafsir dalam menguraikan tentang ayat ini. Antaranya ialah Al-Imam As-Sa'di, dia sebut, bila sebut tentang uzayyinan lahum ini, sebelum tu saya terlupa yang dalam Quran dah disebutkan tadi, antaranya contoh perbuatan bunuh anak. Ini yang Allah Ta'ala sebut diperindahkan perbuatan. Bahkan apa yang disebut dalam tafsir ini diperindahkan kepada mereka tentang urusan dunia itu kan. Maknanya diperindahkan dalam bentuk manusia melihat tentang dunia ini yang perlu untuk manusia mencapai keseronokan dunia, bahkan mengajak manusia yang lain supaya bersama-sama dalam cuba menikmati keseronokan duniawi. Antara yang disebut juga ialah dalam dalam tafsir Al-Qurtubi sebagai contoh. Kata dia memperindahkan perbuatan ini ataupun syaitan menipu daya manusia dengan memperindahkan atau mengelokkan dalam dua keadaan. Kata dia, satunya bifi'lil ma'asi, buat maksiat tapi tak nampak itu maksiat, dia jadi satu kebanggaan, jadi satu yang boleh kata apa, rasa seronok dengan maksiat. Dia tak melihat benda itu sebagai maksiat, bahkan dia lihat itu sebagai sesuatu yang elok, yang indah pada pandangan mata dia. Satu lagi disebut oleh Imam Qurtubi ialah syaitan menyesatkan manusia dengan at-tazyin, dengan menampakkan indah ini, ialah menjadikan manusia sibuk dengan perhiasan dunia sehingga lalai daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Itu pun masuk dalam maksud ini kan. Maknanya syaitan menipu daya manusia, satunya dialah dengan memperindahkan perbuatan maksiat. Sebab itu kita ambil contoh almarhum Tok Guni Aziz kan, bila cerita tentang rasuah,
Rasuah ini setengah orang dia tak nampak sesuatu yang jijik, sesuatu yang kotor. Bahkan dia nampak rasuah ini sesuatu yang perlu diambil peluangnya. Bila lagi nak dapat duit banyak kan? Bila duit banyak boleh buat macam-macam. Jadi di sebalik haramnya itu, dia nampak rasuah ini sesuatu yang perlu diambil peluang. Pada setengah orang, dia kira benda tu sebagai benda yang kotor. Sebab apa? Sebab termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tengok almarhum Tuan Aziz, pernah dia bawa satu analogi untuk kita merasakan kotornya perbuatan haram. Sebagai contoh, dalam soal rasuah, kata dia, siapa yang makan dengan hasil rasuah seolah-olah dia makan tahi. Kalau bahasa tebu guna lah. Sebab dia kalau sebut najis ni tak rasa kotor sangat. Kalau sebut tahi tu rasa kotor sikit. Benda sama je. Dia kata istilah bahasa, mainan bahasa. Sama juga kalau nak pergi buang air kan. Nak pergi mana buang air kan bunyi sopan sikit. Nak pergi mana nak pergi kencing kan dia macam ish kan. Maknanya benda sama je. Nak pergi ke mana buang air besar bunyi sopan. Nak pergi mana nak pergi berok kan bunyi macam aduh kan. Kalau tengah makan pun rasa tak selera makan. Allah punya sebutlah benda-benda gini kan. Kalau nak pergi mana buang air, dia istilah bahasa, tapi dia mempengaruhi. Jadi bila nak menimbulkan rasa jijiknya kita dengan perbuatan yang diharamkan oleh syarak, almarhum Tok Guru bawa analogi itu, siapa yang makan hasil daripada duit rasuah maka seolah-olah dia makan tahi. Siapa yang berpakaian, pakai baju ke pakai seluar yang dia beli hasil daripada duit rasuah, maka seolah-olah dia pakai pakaian dia itu penuh dengan tahi kan? Penuh dengan tahi. Maka orang pun akan rasa kotor. Nak timbulkan rasa kotor terhadap benda yang Allah Ta'ala larang. Siapa beli kereta pula dengan duit rasuah, maka seolah-olah dia naik kereta yang penuh dengan tahi dalam kereta. Itu gambaran yang cuba dibawa untuk menimbulkan rasa jijik terhadap perbuatan yang haram. Tapi pada masa yang sama, syaitan pula dia ada peranan dia. Syaitan dia punya peranan dia modify benda yang haram, yang kotor, benda itu dia modify, dia menimbulkan rasa seronok, rasa indah. Sebab itu kita lihat Allah Ta'ala sebut benda yang sepatutnya ada dalam hati kita ini dalam waktu-waktu kecederaan. Allah sebut wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Yang kita nak ialah Allah jadikan hati kita ini cinta kasih kepada iman, dan cinta kasih itu menjadi perhiasan yang ada dalam diri kita kan. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah memperhiaskan diri kita, dada kita, hati kita dengan kesukaan, keseronokan kepada perkara-perkara iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan pada masa yang sama Allah menjadikan kita ini benci kepada perkara-perkara kufur, benci kepada perkara-perkara derhaka, benci kepada perkara-perkara maksiat. Hak ni hak patut ada pada kita, bukan jadi sebaliknya. Yang jadi sebaliknya, benda-benda iman dia jadi macam tengok pun dengan muka kelak, dia tak berapa nak suka mana. Tapi benda-benda yang ada unsur kekufuran, kesyirikan, kedurhakaan, kemaksiatan, jadi seronok beria-ria pula tu. Jangan sampai begitu. Kita dah lari daripada apa yang Allah Ta'ala sebut. Sepatutnya kita ini dalam hati kita ada keseronokan, kesukaan kepada al-iman, perkara-perkara iman, perkara-perkara agama, dan bersekali dengan itu Allah jadikan kita benci, tidak suka kepada kufur, fusuk, isyan. 3 package ini kena ada pada kita sebagai orang-orang yang
beriman. Tetapi awas, benda tidak semudah itu. Syaitan sentiasa berperanan nak ubah. Dia nak ubah benda ini. Dia ubah benda ini. Kita kena waspada supaya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya syaitan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan